Fungsi sebenar vaksin bukanlah untuk menjadikan kita kebal daripada COVID-19, tetapi secara detailnya, secara lebih mendalam adalah untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita dalam melawan virus COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Major Dr. Muhammad Alias bin Muhammad Yazid dari Markas 3 Div. Untuk hari ini saya akan menerangkan 3 perkara. Yang pertama, pengenalan tentang COVID-19. Yang kedua, langkah-langkah pencegahan. Dan yang ketiga, langkah-langkah kawalan COVID-19 jika kita terdedah dengan risiko penyakit COVID-19. COVID-19 ini ialah sebenarnya singkatan kepada Coronavirus Disease 2019, iaitu dalam bahasa Melayunya penyakit coronavirus 2019. Kerana dikatakan bermula pada tahun 2019 di Wuhan, China. Sebenarnya kita pun tidak pasti sama ada ianya terhasil daripada makmal, dihasilkan sebagai senjata biologi ataupun terhasil secara semula jadi. Walau bagaimanapun, apa yang kita pasti ialah pada hujung tahun 2019, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik sejarah apa yang berlaku. Pada bulan Disember, terdapat peningkatan kes-kes jangkitan paru-paru di hospital di Wuhan, ataupun diberi nama lain pneumonia, jangkitan paru-paru. Jadi apa yang mereka dapati ialah pesakit-pesakit ini tidak sembuh dengan rawatan-rawatan biasa yang diberi, seperti antibiotik, mungkin dia beri antivirus dan rawatan-rawatan sampingan yang sepatutnya diberikan kepada pesakit pneumonia tidak dapat memulihkan pesakit-pesakit ini. Jadi mereka pun melakukan siasatan lanjut dengan menghantar sampel paru-paru ataupun diberi nama lain bronchoalveolar lavage dan dihantar ke makmal yang lebih besar. Okey, daripada situ mereka mendapati pesakit-pesakit ini dijangkiti oleh satu coronavirus. Dan kita perlu ingat coronavirus ini terdapat bermacam-macam jenis, dan pada waktu itu virus ini diberi nama sebagai novel coronavirus sebab ianya adalah satu virus yang baru. Okey, pada waktu itu kita kena ingat doktor di Wuhan, China cuba menyebarkan maklumat kepada rakan-rakannya yang lain, kepada seluruh dunia tentang munculnya satu wabak baru. Walau bagaimanapun mereka ini ditahan oleh kerajaan China pada waktu itu dan juga dihukum atas kesalahan cubaan menyebarkan maklumat palsu. Daripada sini kita dapat melihat kerajaan China cuba mengawal daripada berlakunya panik. Jadi sebab itulah mereka menangkap doktor yang cuba menyebarkan maklumat-maklumat tersebut. Daripada sini kita boleh dapat lihat kebaikan kerajaan. Dia akan cuba menunjukkan negaranya dapat mengawal dengan baik. Tiada kerajaan dalam dunia ini yang akan menunjukkan negaranya dijangkiti, ditakluki oleh virus yang tidak dapat dikawal. Salah satu doktor yang terlibat dalam kes tersebut ialah Dr. Li Wenliang. Beliau ditangkap dan akhirnya setelah dibebaskan, beliau masih meneruskan kerja-kerja merawat pesakit COVID, dan beliau tidak bernasib baik kerana telah dijangkiti dan seterusnya telah meninggal dunia. Untuk penyakit COVID-19 ini, ianya dibawa oleh SARS-CoV-2, iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Bila kita bercakap tentang nombor 2, semestinya kita ada nombor 1. Jadi sebenarnya coronavirus ini tidak asing menjangkiti manusia. Terdapat lebih kurang 6 coronavirus yang dikenal pasti yang boleh menjangkiti manusia. Walau bagaimanapun, hanya 3 yang betul-betul memberi jangkitan yang serius. Okey, yang pertama kita ada penyakit SARS yang dibawa oleh SARS-CoV-1. Penyakit ini pada waktu tersebut memberi bencana kepada Hong Kong pada tahun 2002. Seterusnya kita ada MERS-CoV yang memberi kepada penyakit sesama unta. Kalau dalam bahasa ringkasnya dia beri nama sesama unta. Siapa yang ingat pada waktu tersebut dalam tahun 2014, semua jemaah-jemaah haji ataupun umrah yang pergi ke Timur Tengah dilarang untuk melawat ke ladang-ladang unta. Dan seterusnya pada tahun 2019 kita telah berdepan dengan bencana wabak
COVID-19 dan berterusan sehingga tahun ini. Okey, secara mudahnya untuk analoginya, saya ingin ingatkan sebagai COVID-19 ini sebagai satu ancaman kepada negara kita. Sebagai contoh, pendatang asing tanpa izin. Kita bayangkan virus ini sebagai satu pendatang asing tanpa izin. Dia akan datang ke negara kita melalui jalan-jalan sempadan dan jalan laut dan sebagainya. Jadi sama juga seperti virus, dia akan datang dengan melalui cecair saluran pernafasan kita. Jadi dia tidak boleh hidup terlalu lama di tempat lain. Jadi dia perlulah memasuki saluran pernafasan orang lain untuk terus hidup. Sama juga seperti saya cakap tadi, ancaman pendatang asing tanpa izin. Dia tak boleh duduk di laut terlalu lama. Dia kena memasuki sesebuah negara ataupun negeri. Jadi sama juga seperti analogi yang saya berikan tadi, seperti parti, bukan semua negeri yang akan terkesan dengan kedatangan parti. Contohnya di negeri Melaka ini, kita tidak biasa mendengar tentang masalah-masalah parti membuat kacau bilau. Tetapi di negeri Selangor, di Selayang contohnya, kita mendapati mereka menguasai satu pasar borong dengan berleluasa di situ. Jadi sama juga dengan COVID-19. Bila dia masuk ke sesetengah orang, dia tidak memberi gejala, tidak memberi kesan apa-apa. Tapi apabila ia memasuki sesetengah orang yang lain, ianya memberi gejala yang agak teruk. Kita dalam bidang perubatan telah mengklasifikasikan simptom COVID-19, gejala COVID-19, kita bahagikan kepada 5. Kategori klinikal 1, 2 dan 3 adalah tidak berbahaya dan ianya selalunya dihadapi oleh lebih kurang 88% daripada mereka yang dijangkiti COVID-19. Manakala kategori 4 dan 5 yang agak bahaya dan selalunya memerlukan bantuan oksigen dihadapi oleh 12% mereka yang menghidapi COVID-19. Terusnya kita masuk ke tajuk kita yang kedua, iaitu langkah-langkah pencegahan COVID-19. Seperti yang saya beritahu tadi, COVID-19 ini tersebar melalui cecair pernafasan kita, cecair saluran pernafasan kita. Jadi apa yang penting ialah kita perlu mengamalkan 3W dan mengelakkan 3C. 3W yang perlu kita amalkan ialah yang pertama, sentiasa membasuh tangan. Sentiasa membasuh tangan terutama sebelum kita mendekatkan tangan tersebut ke bahagian muka kita. Kerana kita takut tangan kita telah dicemari oleh virus. Jadi jika virus itu tidak sempat mati, dia akan sempat untuk masuk ke mulut kita apabila kita menyentuh muka kita. Okey, yang kedua dengan pemakaian topeng muka. Pemakaian topeng muka dan sekarang telah disarankan untuk memakai double mask, memakai 2 topeng muka. Walau bagaimanapun, apa yang disarankan sebenarnya ialah gabungan di antara topeng muka surgical mask dengan topeng muka kain. Pemakaian face mask, 2 face mask akan lebih berkesan, iaitu dapat menapis lebih pada 95% daripada virus, dan ini telah pun disarankan oleh CDC. Dan terutama ni di tempat-tempat awam yang berisiko tinggi, contohnya di hospital. Jadi pemakaian double face mask digalakkan tapi bukan diwajibkan, tetapi memakai face mask adalah wajib, sekurang-kurangnya 1 face mask. Walau bagaimanapun, jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai topeng muka jenis N95, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlulah membuat double mask. Yang ketiga ialah warn, iaitu kita perlulah memberi amaran kepada orang lain. Apabila orang terlalu dekat dengan kita, kita beri amaran. Apabila mereka ingin bersalam, kita beri amaran. Apabila nampak orang lain terlalu rapat-rapat, kita hendaklah memberi amaran kerana kita ingin mencegah penyakit ini daripada tersebar. Yang seterusnya kita ada 3C. Kita hendaklah mengelak daripada pergi ke tempat yang crowded, confined space, iaitu tempat yang tertutup, dan mengelak daripada melakukan close conversation, perbualan secara dekat. Kerana apabila kita terlalu dekat dengan secara berbual, air liur kita boleh tersembur dan masuk kepada saluran pernafasan orang lain.
Jika kita boleh melakukan semua perkara yang saya beritahu tadi, insya-Allah kita dapat mencegah COVID-19 dengan baik. Walau bagaimanapun perkara-perkara yang saya beritahu tadi sangat menghalang aktiviti-aktiviti sosial kita yang normal yang biasa kita lakukan sebelum ini. Contohnya kita tidak boleh menyambut hari raya, kita tidak boleh membuat majlis-majlis, kita tidak boleh makan bersama kerana aktiviti-aktiviti tersebut menggalakkan lagi penyebaran virus COVID-19. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif dengan mengadakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk mendapat herd immunity. Kita boleh lihat negara-negara yang telah melakukan program vaksinasi dengan peratusan yang tinggi, seperti di UK contohnya, mereka telah melakukan sehingga lebih kurang 30% daripada rakyat divaksinasi. Kita boleh lihat mereka telah bebas untuk melakukan aktiviti dengan sedikit kawalan SOP. Fungsi sebenar vaksin bukanlah untuk menjadikan kita kebal daripada COVID-19, tetapi secara detailnya, secara lebih mendalam adalah untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita dalam melawan virus COVID-19. Apa yang berlaku apabila vaksin dicucuk ke dalam badan kita, sistem pertahanan badan kita akan aktif dan menghasilkan antibodi yang sepatutnya untuk melawan virus tersebut apabila kita dijangkiti pada masa hadapan. Jadi secara mudahnya boleh dikatakan vaksin ini sebagai satu latihan sahaja kepada sistem pertahanan badan kita. Samalah juga seperti kita memberi latihan kepada anggota tentera kita ataupun anggota keselamatan negara kita. Jika anggota tentera kita tidak diberi latihan, mereka kemungkinan boleh melawan anasir-anasir luar seperti parti yang saya katakan tadi apabila mereka memasuki negara kita. Tetapi mungkin tindakan itu adalah agak lambat dan kurang berkesan. Jadi sehubungan dengan itu, anggota-anggota keselamatan dalam negara kita sebagai contoh, sebagai analoginya, perlulah diberi latihan dengan sekerap mungkin dan dengan berkesan supaya kita boleh mencegah anasir-anasir luar dari memasuki negara kita. Okay, samalah juga dengan vaksin tersebut, ianya adalah untuk melatih sistem pertahanan tubuh kita, bukanlah untuk terus membunuh virus tersebut. Dengan bukti-bukti klinikal yang telah kita dapat, kita mendapati vaksinasi memang dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Yang keduanya, ianya dapat mengurangkan keterukan tahap jangkitan COVID-19 dan ia juga dapat mengurangkan kebolehan kita untuk menjangkiti orang lain. Seterusnya kita masuk ke tajuk kita yang ketiga, iaitu langkah-langkah kawalan apabila kita mendapat risiko jangkitan COVID-19. Apabila kita mengetahui rakan-rakan kita, orang yang tinggal serumah dengan kita ataupun orang yang kita baru kontak dijangkiti COVID-19, kita perlulah melaksanakan beberapa langkah kawalan. Yang pertama, bagi seorang anggota tentera, kita hendaklah memaklumkan segera kepada orang atasan kita. Yang kedua, sebagai orang atasan, apabila mengetahui orang bawahan kita mempunyai risiko, kita hendaklah menyiasat terlebih dahulu sama ada berita itu berita benar ataupun berita palsu, dan jika ianya benar adalah amat digalakkan mereka diberi rehat dan dikuarantin di kediaman masing-masing ataupun di bilik bujang terlebih dahulu. Dan seterusnya, apabila kita mempunyai risiko COVID-19, kita hendaklah mengasingkan diri sendiri. Kita hendaklah mengelakkan diri sendiri daripada berjumpa dengan orang lain dan memberi amaran kepada rakan-rakan ataupun keluarga yang ingin berjumpa dengan kita. Kita juga hendaklah meningkatkan pematuhan kita kepada SOP dengan pemakaian topi muka dengan lebih sempurna. Dan jika tinggal serumah dengan keluarga yang lain, hendaklah melakukan pengasingan dengan tidur di bilik yang lain dan juga memberi amaran sebelum keluar daripada bilik, dan tidak bolehlah melakukan aktiviti bersama seperti makan bersama ataupun melakukan aktiviti yang lain di dalam rumah secara bersama.
Seterusnya, hendaklah menunggu daripada pihak atasan berkenaan pengambilan swab, dan apabila kita mempunyai gejala, hendaklah segera melaporkan kepada pihak yang sepatutnya. Okey, apa yang lagi penting dalam COVID-19 ni ialah tanda-tanda gejala. Jadi apabila kita mempunyai risiko COVID-19 dengan secara kontak, hendaklah kita perhatikan sama ada kita mempunyai gejala. Antara gejala-gejala yang boleh kita perhatikan ialah batuk, demam dan sakit tekak. Dalam keadaan yang lebih serius, kita juga boleh menghidapi muntah-muntah dan sesak nafas. Antara gejala yang perlu kita perhatikan juga adalah seperti hilang deri bau dan rasa. Dan kadang-kadang ada juga pesakit COVID-19 yang menghidapi sakit kepala dan ceret-beret. Jadi gejala-gejala ini hendaklah sentiasa kita perhatikan apabila kita mempunyai risiko jangkitan yang lebih tinggi, itu utamanya. Oleh itu, saya ingin mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar sentiasa peka terhadap maklumat-maklumat baru, terhadap berita-berita terkini, supaya kita mendapat maklumat yang benar berkenaan COVID-19, dan seterusnya kita boleh melaksanakan tindakan-tindakan yang sewajarnya dalam mencegah daripada penyakit ini tersebar dan menjangkiti ahli keluarga dan rakan-rakan kita. Lindungi diri, lindungi semua, kita jaga kita.